Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel CS Sharina. Untuk sesi kali ini masih lagi matematik tambahan tingkatan 5 KSSM. Okey, pada akhir video ini anda akan dapat menentukan nilai had suatu fungsi apabila pemboleh ubah menghampiri sifar. Okey, kita lihat dulu tata tanda had, iaitu had fx. Di bawah perkataan had ini ada x anak panah ke kanan sifar. Ini kita sebut sebagai menghampiri sifar. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Cari had bagi setiap fungsi yang berikut apabila x menghampiri sifar. Okey, untuk A, x kuasa 2 tambah x tolak 3 dan B, x tambah 4 per x tolak 2. Okey, kita lihat penyelesaiannya. Okey, apabila ada soalan seperti ini, mudah sahaja. Mulakan di depannya dengan perkataan had, x menghampiri sifar dan kita tulis soalan ni tadi. Okey, dan step kedua pula, kita akan ganti x ini dengan sifar. Jadi kita akan dapat sifar kuasa 2 tambah sifar tolak 3. Jadi jawapan akhir adalah negatif 3. Okey, untuk B juga. Okey, di hadapannya ada perkataan had x menghampiri sifar, x tambah 4, x tolak 2. Okey, dan seterusnya gantikan x ini dengan sifar. Jadi kita akan dapat sifar tambah 4 per dengan sifar tolak 2. Jadi jawapan akhir 4 per negatif 2 adalah negatif 2. Okey, siap untuk had menghampiri sifar. Okey, kita lihat contoh kedua ini. Ini adalah had di mana had di bawah ini menghampiri 6 untuk A dan B menghampiri negatif 3. Okey, penyelesaiannya. Okey, untuk A dan B ini, apabila kita gantikan terus, nombor 6 macam A ni, kalau kita gantikan 6, okey, kita gantikan terus ke dalam ini, soalan ini, kita akan dapat bentuk tak tentu. Okey, ini adalah bentuk tak tentu, sifar per sifar. Oleh kerana itu, disebabkan ada bentuk tak tentu ni, jadi kita perlu lakukan pemfaktoran dan hapuskan faktor sepunya sebelum melakukan penggantian secara langsung. Okey, bagaimanakah caranya? Okey, cikgu tunjuk di sini A, had x menghampiri 6. Okey, x tolak 6. Di bawahnya ini, x kuasa 2 tolak 3 per 6, kita perlu faktorkan. Okey, ia akan menjadi x tolak 6 dan x tambah 6. Okey, seterusnya kita akan hapuskan faktor sepunya. X tolak 6 dan x tolak 6. Jadi yang tinggal untuk step kedua adalah had x menghampiri 6 1 per x tambah 6. Okey, di sini barulah kita gantikan x itu sebagai 6 tambah 6. Jadi jawapan akhir akan dapat 1 per 12. Okey, untuk B pula, okey, masih sama. Sekiranya kita ganti terus negatif 3 ke dalam x ini, kita akan dapat bentuk tak tentu. Jadi kita perlu faktorkan menjadi had x menghampiri negatif 3. Okey, yang atas ini dia akan jadi x tambah 3, x tolak 2. Dan di bawah adalah x tambah 3. Okey, faktor sepunya kita hapuskan. Maka yang tinggal untuk step seterusnya ialah had x menghampiri negatif 3 adalah x tolak 2. Okey, itu sahaja. Dan kita gantikan nilai x tersebut dengan negatif 3. Negatif 3 tolak 2. Jadi jawapan akhir negatif 5. Okay, seterusnya kita nak menentukan terbitan pertama suatu fungsi fx melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Okey, contoh 3. Cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi y sama dengan fx yang berikut. Okey, untuk A, y sama dengan 2x. Penyelesaiannya. Okey, kena ingat kalau soalan ada prinsip pertama,
maka pembezaannya kena menggunakan prinsip pertama. Tak boleh guna kaedah lain. Okey, mudah sahaja untuk A ini, Y sama dengan 2X ini adalah persamaan pertama. Okey, kemudian langkah seterusnya, Y ini kita tambah dengan delta Y. Okey, yang ini, simbol ini kita panggil delta, sama dengan 2. X juga kita akan tambah delta X. Ini adalah tokokan kecil untuk Y dan juga untuk X lah ya. Okey, seterusnya untuk sebelah kanan ini, kita perlu darab masuklah kembangan seperti biasa. Jadi sebelah kanan akan menjadi 2X tambah 2 delta X. Kiri kekal, Y tambah delta Y. Okey, ini adalah persamaan kedua. Seterusnya, persamaan kedua kita akan tolak dengan persamaan pertama. Okey, kita lihat dulu di sebelah kiri persamaan kedua ada Y tambah delta Y. Untuk yang satu, ada Y sahaja. Jadi Y ini kita boleh hapuskan. Jadi tinggallah delta Y sahaja di sebelah kiri. Okey, seterusnya sebelah kanan, kita ada 2X tambah 2 delta X. Okey, untuk sebelah kanan persamaan pertama cuma ada 2X. Jadi 2X ini bila tolak, kita boleh hapuskan. Jadi yang tinggal di sebelah kanan adalah 2 delta X. Okey, seterusnya di sini ada dua cara. Sama ada kita bawa terus delta X kepada delta Y, jadi kita akan dapat delta Y per delta X sama dengan 2, atau kita bahagi ke semuanya. Okey, dua-dua boleh ya. Jadi jawapannya tetap akan sama. Kita akan dapat delta Y per delta X sama dengan 2. Okey, ini belum selesai lagi ya, sebab kita nak cari dy dx, bukan delta y delta x. Okey, maka dy dx itu, okey, tata tandanya sebenarnya berbentuk begini ya. Sama dengan had, yang di bawah ni tadi, bawah had ada x, tapi di sini adalah delta x menghampiri sifar. Okey, dan sini adalah delta y delta x. Okey, delta y delta x kita dah dapat tadi. Ini kita dah dapat di sini kan. Okey, jadi sekarang kita hanya perlu ganti sama dengan had delta x sama menghampiri sifar. Ini kita ganti dengan 2. Okey, seterusnya, sekiranya ada delta x dekat sini, kita akan gantikan dengan sifar. Tapi sebab ini tak ada, jadi jawapan akhir kita dapat dy per dx sama dengan 2. Okey, itu sahaja. Kita lihat B pula, y sama dengan 4x kuasa 2 tambah x. Sama seperti tadi, y sama dengan 4x kuasa 2 tambah x ini sebagai persamaan pertama. Okey, kemudian step kedua, y tambah delta y sama dengan 4 dalam kurungan x tambah delta x kuasa 2 kan, sebab di sini memang ada kuasa 2. Okey, kemudian tambah sekali lagi x tambah delta x. Okey, sebab dia ada 2 kali x di sini ya, satu kuasa 2, satu lagi x sahaja. Okey, seterusnya cikgu perlu kembangkan yang dalam kurungan ini. Okey, jadi akan dapat 4x kuasa 2 tambah 2x delta x tambah delta x ini kuasa 2 baru tutup kurung. Okey, tambah x tambah delta x. Okey, yang ini algebra kena cekap lah macam mana nak kembang semua. Okey. Kemudian tak selesai lagi ni, kembangan ni perlu masukkan 4 pula. Okey, jadi kita akan dapat 4x kuasa 2 tambah 8x delta x tambah 4 delta x kuasa 2 tambah x tambah delta x. Okey, sebelah kiri ni tadi kekal sama. Y tambah delta y, y tambah delta y. Okey, seterusnya apa kita nak buat sekarang? Ini adalah persamaan kedua. Okey, sama je step macam tadi kan. Okey, kita lihat sebelah kiri ini. Kita ada y tambah delta y. Okey, untuk persamaan pertama kita cuma ada y.
Jadi Y ini kita boleh hapuskan. Jadi sebelah kiri hanya tinggal delta Y. Okey, sama dengan, okey, sebelah kanan kita lihat. Okey, 4X kuasa 2 ni sampailah delta X ini. Okey, untuk sebelah kanan, persamaan pertama yang atas ni. Okey, jadi kita boleh hapuskan 4X kuasa 2 dan juga X. Okey, jadi sebelah kanan yang tinggal sekarang adalah 8X delta X tambah 4 delta X kuasa 2 tambah delta X. Okey, bahagian ni kita perlu bahagi ke semuanya dengan delta X. Ini kalau cikgu tulis macam ni pun tak apa. Delta X bahagi dengan delta X. Okey, jadi yang tinggal dekat situ lepas dibahagi dengan delta X adalah, okey, bahagian kirinya akan jadi delta Y per delta X. Okey, bahagian kanan, okey, kalau kita lihat dekat sini, delta X ni kita boleh hapuskan kan. Jadi tinggal 8X dekat situ. Okey, di sini sebab dia ada delta X kuasa 2, jadi kat sini tinggal 1 delta X. Jadi kita akan tambah dengan 4 delta X. Dan yang akhir ini, delta X kita hapus dengan delta X. Jadi cuma tinggal 1 tambah 1. Okey, seterusnya barulah kita buat dy dx. Maka, okey, dy dx-nya sekarang, okey, dia akan sama dengan had delta X menghampiri sifar 8X tambah 4 delta X tambah 1. Okey, dekat sini ada delta X. Okey, delta X ni kita perlu gantikan dengan sifar. Okey, jadi jawapan akhir kita untuk dy dx ini sama dengan 8X tambah 1. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Okey, sekiranya ia memberi manfaat, silalah share kepada rakan-rakan yang lain. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih.